Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini cikgu nak cerita tentang pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni dia ada 3. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Dimanipulasikan ataupun kita boleh panggil dia sebagai ayat lain faktor yang diubah. Dimanipulasikan ini short form ni cikgu short formkan dia sebagai PM ya. Okey, yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun singkatannya PB ya. Juga ayat lainnya kita panggil sebagai faktor yang diperhatikan. Dan pemboleh ubah yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan ataupun short form dia. Kalau short form ni untuk sebutan lah ya. Kalau untuk ejaan kita nak tulis jawapan PM, PB tak boleh lah ya. Ni short form kita nak sebut. Kalau sebut PM tu tahu dah dimanipulasi. Kalau sebut PB tu kita tahu bergerak balas. Dimalarkan juga dikenali sebagai faktor yang ditetapkan. Jadi ada berapa pemboleh ubah? Ada 3 pemboleh ubah. Baik, seterusnya kita tengok contoh. Buka modul cikgu. Modul yang cikgu dah bagi sebelum cuti hari tu. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Macam mana kita nak kenal pemboleh ubah? Ya, okey, kalau diberi jadual seperti ini. Tajuk yang pertama ni, pada kotak yang pertama ni adalah untuk PM. Apa tadi PM? Pemboleh ubah dimanipulasi. Tempat yang di sini akan jadi PB. Apa itu PB? Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini akan jadi PM. Ini akan jadi PB. Kita cari PM, PB dulu. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Ini akan jadi PM. Ini akan jadi PB. Okay, kita tengok soalan yang keempat. Sama. Ini akan jadi PM. Bila dia bagi jadual, memang sangat mudahlah kita nak kenal pasti mana satu PM, mana satu PB. Kamu ambil pen, bulatkan macam cikgu ni. Okay, soalan yang keenam, ada tak? Ada. So, ini akan jadi PM. Ini akan jadi PB. Okay. Dah mananya PUM cikgu? Okay. PUM dia tak ada pada jadual. Apa yang kita nak samakan dia, kita boleh samakan penutup kotak. Nampak penutup kotak yang sama? PUM dia. Golongan kertas mesti sama. So ini pun boleh jadi PUM dia juga. Okey. Lagi kita tengok soalan yang ini. Mana PUM dia? PUM dia biasanya pada penyataan lah. So sebuah sungai, sebuah kilang. So ini adalah untuk PUM. Ya, apa yang sama? Mestilah sungai yang sama, kilang yang sama. Yang ni samalah sebab soalan dia menggunakan data yang sama. Okay, ini adalah PUM dia. Ambil pen, ikut langkah macam cikgu ni. Okay, yang ni untuk soalan ini. Okay, mana PUM dia? Seorang murid lelaki telah menjalankan aktiviti untuk menyiasat kadar denyutan nadinya berdasarkan aktiviti fizikal yang berbeza. Aktiviti fizikal sahaja yang berbeza, tapi murid lelaki, murid yang sama. Seorang murid lelaki. So, ini adalah PUM dia. Soalan nombor 2. Seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk menyiasat kadar denyutan nadi bagi 4 orang individu lelaki yang berbeza umur. So, semuanya lelaki tapi umur yang berbeza. Ini adalah PUM dia. Kita malarkan jantina dia. Okey, dan
Yang ni apa yang kita nak samakan dia? Kita boleh samakan dia. Kertas turah ni kena sama. So ini adalah PUM kita, ya. Ataupun ni. Apa ni? Titisan ni. Isi padu asid tu sendiri. Okey, boleh beza PM, PB, PUM. PM pemboleh ubah dimanipulasi, PB pemboleh ubah bergerak balas, dan PUM adalah pemboleh ubah dimalakan. So, kita cari soalan yang melibatkan pemboleh ubah. Kita jawab yang tu. Pemboleh ubah dimanipulasi. So, inilah kan. Salin sahaja jenis larutan. Okay, ada lagi soalan pemboleh ubah? Ada. Nampak? Faktor yang ditetapkan. Cuba kita recall semula nota cikgu. Okey, faktor yang ditetapkan juga dikenali sebagai PUM, mala. So, apa yang mala? Ini kertas. Kertas turas. Tapi kita tak boleh tulis kertas turas. Kita kena ada parameter dia. Apa parameter? Contoh parameter adalah jenis. Mesti ada perkataan jenis. Jenis kertas turas. So, jawapan dia kita tulis sebagai jenis kertas turas. Kena ada parameter. Okey. Untuk soalan yang pertama dah settle. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ada tak soalan yang melibatkan pemboleh ubah? Ada. Faktor yang diubah. Okay, B, pemerhatian. C, hipotesis. D, faktor yang ditetapkan. Okay, mari kita jawab soalan A. Apakah faktor yang diubah? Okey, mari kita recall semula nota cikgu. Faktor yang diubah juga dikenali sebagai PM. So, mari kita tengok mana PM. Okay, ini PM kita. Umur. So, kita tulislah jenis umur. Ya, kena ada parameter. Okey, faktor yang ditetapkan. Faktor yang ditetapkan dikenali sebagai PUM, mala. So, mana mala? Lelaki. So, apa lelaki ni sebenarnya? Jenis lelaki. Lelaki ni adalah jantina. So, kita kena gunakan jantina yang sama. Jenis jantina. Jenis lelaki. Ada jenis lelaki ke? Jenis jantina lah, ya, yang paling sesuai. Kita tengok soalan yang ketiga. Ada tak soalan pemboleh ubah? Ada, ya. Dekat soalan A ni. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Dimanipulasi PM, bergerak balas PB. So, PM kita dah tahu aktiviti fizikal. Tapi kita tak boleh tulis aktiviti fizikal. Kita kena tambah parameter. Apa parameter dia? Jenis. Jenis aktiviti fizikal. Bergerak balas. Senang je. Salin je tajuk ni. Kadar denyutan nadi. Okey, ni soalan yang ketiga. Ada lagi tak? Tak ada kan? Okey, kita tengok soalan yang keempat. Untuk soalan ini ada tak soalan pemboleh ubah? Ni hubungan, ramalkan, cadangkan. Tak ada. Okey, soalan ni tak ada. Okey, kita pergi soalan nombor 5. Ada tak? Okey, A, pemerhatian. B, inference. Okey, C, faktor yang ditetapkan. Faktor yang ditetapkan juga dikenali sebagai PUM, mala. Okey, kita tengok ada tak kita label tadi? Ada. Okey, ni PUM, sebuah kilang. Sebuah sungai, sebuah kilang. So, kita tambah saja parameter jenis. Jenis sungai. Ataupun jenis kilang pun boleh. Salah satu. Tak payah tulis dua. Sebab dia nak satu sahaja. Satu markah. Okey, dah settle soalan nombor 5. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Ada tak soalan pemboleh ubah di sini? Ini dia tanya pemerhatian, inference. Okey, ada faktor yang diubah. Okey, faktor yang diubah juga dikenali sebagai apa? PM. Okey, mana PM? Ini PM kita. Okey, sekarang ni silinder sahaja. Kita tak boleh tulis silinder. Kita kena tambah parameter iaitu jenis silinder. Okey, maka siaplah contoh-contoh soalan.
Jadi cikgu recall semula kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.